Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama sekali lagi pada malam ini. Sambungan kita daripada mukhtasar mazhab, akidah dan firqah umat Islam. Masih lagi dalam kumpulan ataupun akidah yang kita bahas ialah berkaitan dengan Syiah. Dan kita dah bahas sebelum ni, iaitu Syiah Imamiyah dan juga Syiah Zaidiyah. Dan perbahasan yang dah kita lalu sebelum ni kita dah tengok betapa banyak dan besarnya pecahan dalam kelompok Syiah ini. Yang mana Syiah Imamiyah itu dikenali juga dengan nama Syiah Ithna Asyariyah, dan ianya ialah kumpulan yang dominan ataupun majoriti bagi Syiah yang wujud di dunia hari ini. Dan di bawah Syiah Imamiyah itu ada beberapa pecahan yang lain. Antaranya ialah Al-Ja'fariyah dan juga An-Nawusiyah dan juga kelompok-kelompok yang lain yang dah kita bahas. 5 ataupun 6 kelompok yang duduk di bawah Syiah Imamiyah itu sendiri. Walaupun Syiah Imamiyah tu dikenali juga dengan nama Ithna Asyariyah. Ithna Asyariyah ni maksudnya ialah 12 ataupun Syiah Imam 12. Tapi sebenarnya ada satu lagi kelompok yang juga menamakan diri mereka dengan Ithna Asyariyah. Tapi mereka tidaklah sama dalam semua bab dengan Syiah Imamiyah yang juga dikenali dengan Ithna Asyariyah itu. Jadi kita dapat simpulkan sini, Ithna Asyariyah tu ada dua bahagian ataupun dua kelompok. Satu kelompok di bawahnya ada pecahan-pecahan, dan ini ialah Ithna Asyariyah yang lain. Kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Dia kata, telah dinyatakan dahulu bahawa mazhab Imamiyah juga dikenali dengan nama Ithna Asyariyah, tetapi terdapat di kalangan mereka di antaranya seorang tokoh yang bernama Kashiful Ghata. Ni nama orang, salah seorang ulama daripada kelompok Ithna Asyariyah yang duduk di zaman mutaakhir, ni maknanya zaman dekat dengan kita. Dia menyatakan bahawa mereka juga ialah penganut kepada agama tauhid. Memanglah kelompok-kelompok yang kita bahas ini semuanya mengakui dan mendakwa mereka pendukung kepada tauhid yang disebut dalam Al-Quran yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul yang terdahulu. Cuma tauhid takat mana yang diorang bawa, ataupun apa maksud definisi tauhid yang diorang pegang. Jadi kita tengok di sini kelompok Ithna Asyariyah yang kedua ni, yang sebelum ni Ithna Asyariyah Imamiyah, yang ni Ithna Asyariyah yang kedua ni, mereka itu ialah golongan yang menolak fahaman yang menyatakan serupanya Allah Ta'ala itu dengan makhluk, ataupun kita sebut dengan nama lain Mujassimah, penyerupaan Allah Ta'ala itu dengan makhluk. Mereka juga menolak sifat-sifat kekurangan.
menolak ajaran tanasukh al-arwah, hulul dan ittihad. Tanasukh al-arwah ini dipercayai dalam sebahagian kelompok Syiah, dalam bahasa lain ataupun dalam perkataan lain dia sebut dengan reinkarnasi, iaitu kembali balik roh yang telah mati. Satu orang yang telah mati, rohnya tu kembali balik duduk dalam badan mana-mana orang, sebagai salah satu bentuk karma kalau dalam Hindu. Dan memang ini ialah satu percikan ataupun pecahan daripada Majusi, yang mana pecahan ini terkena pada Hindu, terkena pada Syiah, terkena pada kelompok-kelompok yang lain, termasuklah kelompok yang mendakwa mereka tu bahagian pada Islam, antaranya ialah Syiah dan Batiniyah. Mereka juga menolak fahaman hulul ittihad. Ini ada dalam konsep Nur Muhammad, iaitu bergabungnya manusia ini, kita ini, zat kita ni dengan pencipta, ataupun zat pencipta itu bergabung dengan kita. Yang ni pun ada dalam Hindu disebut sebagai Brahman dan Atman. Kita dah bahas pada sebelum ni. Golongan yang dikenali dengan nama Ithna Asyariyah Ja'fariyah pada hari ini menolak fahaman-fahaman yang bercanggah dengan dasar-dasar akidah yang dianut oleh sebahagian daripada mazhab yang tersebut di atas dan menganggap mereka kafir. Maknanya kalau ada Syiah yang pegang dengan adanya konsep hulul ittihad ataupun konsep tanasukh al-arwah, yang berpegang dengan mujassimah, penyerupaan, orang kata apa, ayat-ayat mutasyabih ni ialah penyerupaan pada makhluk, maka mereka golongan ini, Ithna Asyariyah ini, mereka mengkafirkan kalaulah golongan itu mendakwa mereka Syiah juga. Di samping itu mereka menambah rukun iman, rukun Islam yang keenam, bukan rukun iman, rukun Islam yang keenam, iaitu percaya kepada imamah. Imamah dengan makna jawatan menjadi imam itu ialah kurniaan daripada Tuhan, dan ianya ialah secara nas disebutkan oleh Allah Ta'ala melalui Al-Quran ataupun melalui lidah Rasul, maknanya hadis. Dan kita pun tahu kepercayaan golongan Syiah ini, Quran yang ada pada zaman sekarang ini ialah Quran yang telah dikurangkan isinya. Itu ialah kepercayaan majoriti Syiah. Kemudian dia sebut sini, sebagaimana kenabian itu merupakan kurniaan daripada Tuhan, dan Allah Ta'ala menyuruh nabinya supaya menentukan imam secara nas. Sebab apa? Sebab dia orang kata kalau kenabian, nubuah itu pun kurniaan Tuhan, maka imam pun keimaman, maknanya imamah itu pun merupakan satu kurniaan pada Tuhan. Kalau Nabi menyampaikan ajarannya daripada Allah, maka imam menyampaikan ajarannya daripada Nabi. Dan mereka semua berpendapat bahawasanya imam itu bersifat maksum, terpelihara daripada melakukan dosa besar. Itu dari segi akidah. Dalam perkara fiqh, ini Ithna Asyariyah, dalam perkara fiqh mereka itu berkhilaf dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu dalam perkara yang paling jelas pada isu nikah mut'ah, iaitu nikah menurut waktu yang ditentukan dan dihadkan. Bahkan nikah ini boleh dilakukan dalam tempoh jam, bukan tempoh hari, maknanya sangat-sangat singkat, di mana mereka mengharuskan nikah ini, tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengharamkannya. Mereka telah menjamakkan sembahyang di masa mukim. Ni antara fiqh dia orang. Salat 5 waktu ini tak dibuat 5 waktu, tapi dibuat sebanyak 3 waktu sahaja, walaupun dalam keadaan bermukim. Sembahyang Jumaat ditangguhkan dahulu sehingga lahirnya imam yang gaib, iaitu Imam Mahdi. Maknanya tunggu sampai keluar Imam Mahdi, barulah dia akan buat salat Jumaat. Dan sembahyang hari raya itu hukumnya fardu, bukan salat sunat hari raya di sisi mereka. Sembahyang tarawih tidak dilakukan secara berjemaah ataupun tidak melakukan salat sunat tarawih. Cuma kalau kita tengok beberapa puluh tahun yang dahulu, bukan beberapa tahun yang terdekat, tapi beberapa puluh tahun yang terdahulu, ada trend di negara kita ni ambil imam hafiz daripada Iran. Sebab Iran ni pun diorang ada
para hufaz yang hebat, penghafal Quran yang hebat. Kalau tuan-tuan tengok majlis tilawah, majlis hafazan Al-Quran ni, orang kata apa, calon ataupun peserta daripada Iran ada, yang dibuat di Malaysia sebelum ada Covid sebelum ni lah. Mereka tetap hafal Quran elok, walaupun Quran yang ada sekarang ni didakwa sebagai Quran yang berkurang. Ada 3 bahagian, maknanya yang ada dekat kita ni suku saja. 3 bahagian lagi, 3/4 lagi tu hilang ataupun telah disembunyikan oleh para sahabat ataupun telah dihilangkan. Itu pandangan mereka lah. Jadi imam-imam yang dibawa khas ke Malaysia itu, mereka menjadi imam salat tarawih berjamaah di tempat kita. Beberapa puluh tahun yang dululah. Dengan sebab dia orang ada penampilan yang bagus, sebab orang-orang Parsi ni memang muka dia orang handsome lah. Dia orang punya muka tu lebih kurang muka Arab, kadang-kadang Parsi lebih lagi daripada Arab. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok lukisan lakaran Ali bin Abi Talib yang dijual di Iran ni, muka dia mirip Parsi. Sedangkan dalam riwayat sebut Ali bin Abi Talib ni orang yang tubuhnya rendah, orang yang tak selalu ada rambut, maknanya dia suka untuk botakkan kepala dia, dan dia berbadan sedikit gempal, dia tidaklah berotot sangat. Tapi yang digambarkan dalam gambar-gambar imam 12 tu muka Parsi, yang mana kita boleh tengok dia orang punya kening lebat dan kening tu menyerupai bulang sabit. Itu ialah ciri-ciri wajah orang Parsi. Orang Arab ni dia lebat juga dia punya kening dia, tapi dia tak tu sangat, dia ada beza lah. Tapi orang Parsi ni tu antara, orang kata apa, dia punya kurniaan Tuhan pada wajah dia orang. Dan dia orang hafal Quran pun baik, orang kata apa, hafalan yang elok, dilantik menjadi imam dan dibawa keliling masjid. Dulu ada satu kerajaan negeri bayar dalam satu kos yang mahal, puluh-puluh ribu, untuk 2-3 orang imam daripada Iran ni. Salat Jumaat di masjid negeri, solat Jumaat di masjid-masjid tempuan. Saya tak nak ceritalah negeri mana yang bayar tu. Tapi adalah dulu jadi imam. Sedangkan dalam iktiqad dia orang, sembahyang tarawih tidak dibuat berjemaah. Tapi yang dia orang jadi imam tu kenapa? Itu ialah taqiyah, berpura-pura, ataupun tidak melakukan salat tarawih. Sebab hadis tentang salat tarawih ni diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab, dan mereka sangat anti dengan Umar Al-Khattab. Mereka menambah azan dengan kalimah wa anna aliyya waliyullah, dan juga hayya ala khairil amal. Ini antara pengamalan-pengamalan fiqh mereka, dan lain-lain lagi dalam perkara hukum dan kaifiat. Antaranya ialah bila mana bersujud, mereka afdal untuk bersujud di atas tanah Karbala. Maknanya dia ada satu tanah yang dibekalkan, dia sujud atas tu. Bukan dulu, 2-3 minggu lepas ada orang viral satu surau ke masjid, saya tak pasti, CCTV dia, ada satu orang dia berhenti salat. Dia salat tu dia Melayu, ni bukan orang-orang bangsa lain, bukan. Dia salat tu dia cuba letakkan batu Karbala, tapi waktu dia qiyam tu dia tarik balik batu tu, letak dalam tangan dia. Jadi itu antara fiqh dia orang. Batu Karbala tu memang dibekalkan di masjid-masjid yang orang kata dominan Syiah lah. Kita boleh tengok lah, kalau kita nak pergi Iran, tak ada kerja pergi Iran, cuma nak kata setengah-setengah negara yang ada komuniti Syiah. Antaranya ialah di Oman ni antara tempat-tempat yang setengah-setengah tempat tu ada masjid Syiah. Di luar masjid tu dia sediakan satu kotak tu ada batu Karbala yang dia ada tulisan sikit lah. Batu tu orang kata apa, dimampatkan. Dia jadi macam orang kata apa, macam kerah lah batu tu. Dia bukan batu sebenarnya, dia tanah liat yang dimampatkan. Dan dia orang akan salat di atas itu, sujud. Tak wajib pun, tapi antara afdalnya salat ialah dengan bersujud di atas tanah Karbala. Mereka juga menolak qiyas menjadi salah satu sumber hukum Islam. Ahlussunnah wal Jamaah kita ni menerima qiyas. Berlaku perbahasan menarik antara Imam Abu Hanifah
yang datang melawat Imam Al-Baqir di Madinah. Okey. Dikatakan Imam Al-Baqir ni adalah imam kepada golongan Syiah, tapi Imam Al-Baqir ni dia bukan golongan Syiah. Syiah je yang dakwa dia tu ialah imam Syiah. Beliau berkata kepada Abu Hanifah, kamu telah meninggalkan sunnah datukku. Imam Al-Baqir ni keturunan Nabi lah, Ahlul Bait. Okey. Dia kata pada Abu Hanifah yang datang daripada Iraq pergi ke Madinah, dia kata kepada Abu Hanifah, kamu ni dah tinggalkan sunnah datukku, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mendahulukan akal lebih daripada nas. Sebab memang dalam mazhab Abu Hanifah ni dia orang sangat luas dalam bab ijtihad. Sangat luas dalam bab ijtihad. Apabila menjadikan qiyas salah satu sumber hukum secara luas. Sebab dalam mazhab Abu Hanifah ni memang dia orang guna qiyas dalam banyak bab-bab permasalahan-permasalahan fiqh, terutamanya dalam permasalahan muamalat, jual beli ni. Kita boleh tengok dalam satu kitab nama dia Bada'i'us Sana'i oleh Al-Kasani. Ini ialah kitab tunjang ataupun tunggak bagi mazhab Abu Hanifah. Dia macam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab bagi mazhab Syafi'i. Dia datangkan macam-macam qaul Imam Abu Hanifah berkenaan dengan muamalat, berkenaan dengan jual beli, berkenaan dengan pengurusan keuangan. Dan kalau kita tengok kebanyakan produk perbankan Islam yang ada di negara kita ni memang banyak mengambil pandangan Abu Hanifah. Sebab pandangan Abu Hanifah walaupun pada zaman dia dilihat sebagai pandangan yang pelik, tapi pada zaman kita ni pandangan-pandangan dia lebih realistik dan kena dengan suasana semasa. Terutamanya suasana ataupun keadaan sekarang ni kebanyakan transaksi keuangan dalam bentuk digital online. Orang dah jarang guna duit secara fizikal, cash ni. Orang banyak guna cashless, istilah dia. Jadi pada zaman Abu Hanifah ni dia tak ada lagi wave pin apa semua, tak ada lagi. Cuma nak katanya dia punya pandangan tu dia pergi jauh. Sebab urusan jual beli online sekarang ni orang duk beli ikut Shopee, Lazada, apa-apa saja platform pembelian barangan secara online ni, kita menggunakan mazhab Abu Hanifah walaupun kita tak perasan kita guna, tapi kita dah terguna pun. Antaranya ialah kita beli dulu, bayar barang tu dan orang tu post. Mengikut mazhab Syafi'i, barang yang dibeli perlulah berlaku dalam satu majlis ataupun perlu berlaku taqabud. Maknanya penjual beri pada kita barang, kita ambil barang tu dan kita bagi duit. Sebab mazhab Syafi'i lebih melihat ianya lebih selamat daripada gharar. Gharar ni maksud dia apa? Kemungkinan nak berlaku penipuan dalam jual beli tu. Memang jual beli online ni boleh berlaku penipuan, jelas, terbuka. Selain daripada tu ialah al-urbun. Urbun ni ialah deposit. Dalam hadis Nabi sebut tentang larangan kita jual beli barang dengan jual beli urbun. Urbun ni deposit lah. Kita tempah baju, kita tempah apa-apa saja, bayar deposit dulu. Dari segi mazhab Syafi'i, pembelian itu ialah pembelian yang tidak sah, transaksi itu. Tapi kita buat juga sebab apa? Sebab kita pegang dan berpayung dengan pandangan dalam mazhab Abu Hanifah. Okay. Cuma nak katanya mazhab Abu Hanifah ni ialah mazhab yang sangat mendahulukan qiyas, mendahulukan akal. Sebab tu kalau tengok dalam mazhab Abu Hanifah, orang yang salat jemaah ni, kita salat jemaah apa semua ni, mereka hanya mewajibkan imam yang membaca Al-Fatihah. Maknanya imam tu yang bertanggungjawab untuk baca komplit. Jemaah tidak kena. Sebab tu kita tengok kalau orang pergi salat dengan geng-geng mazhab Abu Hanifah ni, iaitu mazhab geng-geng belah India, Pakistan ni, dia orang memang diam. Dia orang tak akan baca balik surah Fatihah tu. Dia orang diam. Pendapat Abu Hanifah tu, orang kata apa, mendapat kecaman daripada sebahagian para ulama di zaman dia lah. Sehingga dia orang datang nak clarify, nak berdebat lah dengan Abu Hanifah. Bila mana dia orang datang nak berdebat, Abu Hanifah pun tanya, apa yang kamu nak berdebat dengan aku ni? Dia kata berkenaan dengan qiraatul Fatihah khalfal imam, membaca Fatihah di belakang imam. Sebab ada hadis yang menunjukkan para sahabat baca balik. Itu yang dipegang dalam mazhab Syafi'i, yang kita kebanyakan orang duk pegang di Malaysia ni ialah kita baca
Benda tu khilaf pun sebenarnya. Jadi Abu Hanifah dia berpandangan sebab ada hadis yang mana hadis tu dia tak berapa kuat sangatlah. Jadi pada waktu orang nak datang berhujah dengan dia tu, suara jadi kelang kabut. Suara jadi kelang kabut, menyebabkan tak boleh nak dengar. Yang ni nak kata apa, yang ni nak sebut dalil apa semua tak boleh. Lalu Abu Hanifah pun kata, kamu lantik satu orang daripada kalangan kamu, lantik satu orang, dia seorang je bercakap dengan aku. Dia seorang je bercakap dengan aku. Jadi dia lantiklah ramai-ramai yang datang tu, ni semua ulama yang datang. Ramai-ramai tu dia pun lantik seorang cakap dengan Abu Hanifah. Selesai kawan tu bercakap, yang dilantik tu pun tanya, apa hujah kamu nak kata bahawasanya bacaan Fatihah di belakang imam ni tak valid? Dia kata, hujah aku ialah kamu. Hujah aku ialah kamu tadilah. Macam mana? Kan tadi kamu tengok kan bising, suara tak boleh nak dengar. Jadi aku suruh lantik seorang. Jadi kalau lantik seorang ni lagi clear suara tu. Jadi itulah yang aku faham, bila mana salat ni kita serah pada imam, biar dia baca. Dia pakai akal tak pakai dalil langsung. Dia pakai, orang kata apa, pakai hujah yang sama daripada kawan tu. Tadi kamu bising, aku tak boleh dengar suara. Jadi aku suruh lantik. Jadi itulah hujah aku dan dalil aku. Akal lah. Hakikatnya dia guna akal. Sebab tu kalau tengok Imam Abu Hanifah ni, dia banyak peristiwa dia berdebat dengan orang. Sekarang ni kita nak bahas tentang Imam Al-Baqir ni yang telah berdebat dengan Imam Abu Hanifah. Kita tengok apa yang dia sebut. Dia kata, kamu telah meninggalkan sunnah datukku, kata Imam Al-Baqir, dengan menggunakan akal. Lalu Abu Hanifah pun menjawab dengan penuh hormat, saya ingin kemukakan beberapa soalan. Jadi Abu Hanifah nak tanya kepada Al-Baqir, Imam Al-Baqir ni beberapa soalan. Soalan pertama, siapa yang lebih kuat di antara lelaki dan perempuan? Itu soalan dia pada Imam Al-Baqir, keturunan Nabi Ahlul Bait ni. Jawab Imam Al-Baqir, sudah tentu lelaki lebih kuat daripada perempuan. Maka kata Abu Hanifah, kami tetap menerima hukum pusaka daripada Al-Quran dan As-Sunnah, bahawa bahagian pusaka lelaki sekali ganda daripada perempuan. Kalau kami gunakan akal, nescaya perempuanlah yang dapat sekali ganda. Maknanya Abu Hanifah nak kata, aku guna akal ni ada guideline, bukan aku guna seguna-gunanya. Sebab tu Imam Abu Hanifah dia tanya kepada Imam Al-Baqir ni, laki perempuan mana lagi kuat? Jawab Imam Al-Baqir, laki lagi kuat. Jadi kata Imam Abu Hanifah, aku ni masih lagi berpegang dengan pandangan pusaka, bila mana bahagian orang lelaki dia dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Dari segi akal, perempuan tu dah lemah, bagilah dia banyak, sebab lelaki ni dia pandai cari sendiri. Jadi aku ni taklah guna akal semua keadaan, tetap ikut juga nas. Tu soalan pertama. Soalan kedua, apakah yang lebih afdal antara salat dan puasa? Dia tanya pada Imam Al-Baqir. Kata Imam Al-Baqir, salat lebih afdal. Maka kata Abu Hanifah, kami berpegang dengan sunnah Nabi, bahawa perempuan yang meninggalkan sembahyang kerana uzurnya tidak qada, tetapi meninggal puasa wajib diqada. Kan? Orang perempuan memang macam tu. Orang perempuan dia tinggal salat kerana dia datang uzur syar'i, dia datang haid. Jadi dia tak boleh salat dan dia tak perlu ganti salat itu. Tapi kalaulah dia datang haid pada bulan Ramadan, dia tak boleh puasa, maka dia kena ganti puasa tu. Walaupun dari segi afdal, dari segi kedudukannya, salat lagi tinggi. Kalau guna akal, maka pendapat Abu Hanifah, perempuan kena ganti juga salat tu. Tapi dia tetap berpegang dengan nas, sebab Nabi sebut macam tu. Kalau kami gunakan akal, kata Abu Hanifah, nescaya meninggal sembahyang itu diqada, bukannya puasa. Puasa tak perlu qada, tapi solat yang perlu diqada. Dia nak defend diri dia, dia kata dia ikut juga nas. Soalan yang ketiga, mana yang lebih najis antara darah dan air kencing? Kata Imam Al-Baqir, air kencing lebih najis daripada darah. Kata Abu Hanifah, kalau begitu setiap kali kencing wajib mandi, tetapi kami berkata bahawa kedatangan darah haid dan nifas wajib mandi. Adapun kencing tidak wajib mandi. Inilah yang disebut dalam As-Sunnah. Soalan-soalan dia tu agak tricky jugalah kepada Imam Al-Baqir ni. Dia tanya Imam Al-Baqir,
air kencing dengan darah mana lagi najis? Maka jawab, orang kata apa? Jawab Imam Al-Baqir, dia kata air kencing lagi najis pada darah. Jadi kata Abu Hanifah, kami ni, pendapat kami ni, dalam fiqh kami ni, kami tak pernah kata pun orang yang kencing kena mandi wajib. Kami ikut macam mana yang Nabi kata, orang yang datang haid, nifas, dia kena mandi wajib. Kencing tak perlu mandi wajib. Kalau ikut dari segi kencing, air kencing dengan darah, air kencing lagi najis pada darah. Dari segi kena mandi wajib, kalau ikut akal lah, yang tu kena mandi wajib lebih lagi. Itu antara benda-benda yang kita boleh tengok lah. Keterikatan mazhab Abu Hanifah dengan nas tu masih lagi ada. Kalau begitu setiap kali kencing wajib mandi, tetapi kami berkata bahawa kedatangan darah haid dan nifas wajib mandi. Adapun kencing tidak wajib mandi. Inilah yang disebut dalam as-sunnah. Tiba-tiba Imam Al-Baqir bangkit mencium kepala Abu Hanifah kerana penjelasannya. Maknanya Imam Abu Hanifah ni, dia ada part dia guna qiyas, dia guna ijtihad dia, terutamanya dalam bab muamalat yang dah kita sebut tadi. Tapi dalam part dia berpegang dengan sunnah tu ataupun nas tu ada. Tapi adalah pandangan-pandangan dia yang agak pelik sikit pada orang lain. Antaranya dia berpandangan sahnya salat orang yang membaca Fatihah dalam terjemahan bahasa Parsi. Yang ni pelik sikit ya. Maknanya dia semayang, dia tak reti baca Fatihah bahasa Arab, tak reti sebut Alhamdulillah. Dia hanya reti baca kod bahasa Parsi. Sah salat dia. Sebab apa? Sebab dia tu keturunan Parsi juga. Melayu tak aci, bahasa Melayu batal. Parsi saja yang sah. Yang ni ialah pendapat-pendapat yang syaz dalam mazhab Abu Hanifah. Ada orang kata pendapat ni dia keluar dalam nada dia bergurau. Wallahu a'lam, tak diketahui, tapi memang ada dalam kitab-kitab mazhab Abu Hanifah tentang bab itu. Okey. Tapi jumhur tak menerimalah. Antara yang tak terima ialah anak murid dia, iaitu Imam Abu Yusuf dengan Imam Hasan Asy-Syaibani. Tak terima pandangan tu, walaupun dia orang ni murid rapat. Maknanya kalau belajar dengan Abu Hanifah tu memang belaga lutut lah kita kata. Tapi dia tak ikut pandangan, sebab pandangan tu dia tak ikut nas. Sebab tu Imam Abu Hanifah bila mana dia wafat tahun 150, anak murid dia ni pergi belajar dengan Imam Malik, pergi ke Madinah, daripada Iraq pergi ke Madinah. Imam Abu Yusuf dengan Hasan Asy-Syaibani, dua orang ni murid kanan kepada Abu Hanifah. Sampai-sampai dia dengar pengajian yang disampaikan oleh Imam Malik bin Anas di Madinah. Dia murid kanan ni yang kita kata memang betul-betul pasak kepada mazhab Abu Hanifah lah. Maknanya kalau dia pergi mana-mana mesti dia akan defend untuk guru dia. Okay. Dia dengar Imam Malik menyampaikan kuliah datang pada nas fatwa-fatwa Imam Malik. Apa kata Abu Yusuf? Sekiranya Imam Abu Hanifah masih hidup dan dia mendengar apa yang disebut oleh Imam Malik, maka dia akan merombak 2/3 daripada mazhab dia dan dia akan tarik fatwa dia. Ini murid yang neutral, murid yang okey, bukan murid yang ambil sebulat-bulatnya. Lepas pada tu tak nak pegang dah pandangan orang, tak nak dengar dah perbincangan lain, nak pakai yang tu je. Jadi itu keluasan akademik yang ada pada tokoh-tokoh yang awal dulu. Dalam ilmu tafsir, balik kepada Syiah Ithna Asyariyah ni, dalam ilmu tafsir dan hadisnya mereka memastikan riwayat itu mestilah daripada Ahlul Bait. Macam kita Ahlus Sunnah, kita tak wajib pun kena Ahlul Bait, kita kena perawi yang thiqah saja. Kalau dia bukan Ahlul Bait pun kita terima. Daripada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah Ahlul Bait dan para sahabat yang bersamanya radhiyallahu anhum. Sehingga di kalangan mereka ada yang tidak menganggap muktabar riwayat para sahabat yang berkecuali tidak bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah, seperti Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhu. Syiah memang sangat berseteru dengan sahabat bernama Abu Hurairah, sebab Abu Hurairah dia tidak pro kepada Ali waktu berlaku pertelingkahan antara Ali dengan Muawiyah. Sebenarnya kalau kita tolak Abu Hurairah ni, kita tolak lebih pada separuh hadis Nabi, sebab dia perawi yang paling banyak ambil hadis pada Nabi. 5,000 lebih hadis yang dia ambil. Isteri Nabi pun ambil takat 2,000 je. Jadi dia ada problem sikit dengan Abu Hurairah. Jadi diorang tak terima riwayat Abu Hurairah ni. Okay. Berikutan daripada ini,
tidak menganggap muktabar akan kitab-kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari. Syiah tidak menerima tafsir Tabari. Kemudian tafsir Al-Qurtubi, juga tafsir Ibnu Katsir dan sebahagiannya dan sebagainya, dan begitu juga kitab hadis seperti Muwatta karangan Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, Sahih Bukhari dan Muslim, dan juga Kutubul Arba'ah. Dalam erti kata lain, dia tolak semualah yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dia orang ada kitab hadis dia orang sendiri. Antara kitab hadis yang terkenal namanya ialah Usulul Kafi karangan Al-Kulaini. Dan Usul Kafi ni dia ada syarah kepada Usul Kafi, nama dia Furu'ul Kafi. Macam kita Ahlus Sunnah ni, kita ada Sahih Bukhari, syarah dia Fathul Bari, dan syarah-syarah yang orang lain buatlah. Okey. Cuma nak kata dia orang ada hadis dia orang sendiri, dan hadis itu dikatakan sanadnya, riwayatnya datang daripada Ahlul Bait. Maka pendekatan melalui muzakarah ilmu adalah jalan penyelesaian masalah dalam satu umat Islam yang perlu dihidupkan semula oleh para ulama besar. Kita pun tahu penulis hafizahullah ta'ala ni, dia berpegang dengan bolehnya dan munasabah lagi berlaku takrib antara Sunni dan Syiah, walaupun majoriti para ulama menolaknya. Sebab dia orang tengok Syiah tak dapat untuk kita duduk dekat dengan dia, dengan sebab mereka ada konsep taqiyah itu. Tuan-tuan boleh bayanglah, dia orang datang jadi imam solat tarawih, dia orang boleh buat sama macam kita buat. Kita duk rasa dia baik, kita duk rasa dia okey, tak ada masalah. Sebenarnya dia sedang bertaqiyah, dan taqiyah itu ada balasan pahala. Itu problem dia. Semakin kuat berpura-pura ni, semakin besar pahala tu. Semakin besar pahala. Jadi ini antara sebab Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia tarik balik pandangan dia dalam bab takrib Sunni dan Syiah. Tapi penulis buku ni dia masih lagi pegang ada. Sebab tu kalau tengok pandangan-pandangan dia terhadap Syiah, dia macam lembut sikit lah. Jadi itu antara benda yang kita boleh tengok. Okay. Di antara yang mengambil langkah ini ialah imam-imam mutaakhir seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Hasan Al-Banna, Mahmud Shaltut, Al-Maududi di pihak mazhab Sunni. Ini ialah geng-geng daripada Sunni lah. Nama-nama tadi tu ialah nama daripada golongan Sunni. Selain daripada tu, golongan Syiah juga mereka berusaha untuk merapatkan antara Sunni ni. Antaranya ialah Ayatullah Al-Kashani dan Al-Khumaini daripada Syiah. Saya tak rasa benda ni datang daripada Khumaini. Penulis ni dia terlampau besar sangat sangka baik dia kepada Khumaini. Tapi kalau kita tengok buku-buku yang ditulis oleh Khumaini terhadap Ahlus Sunnah, luar biasa lah. Sebab Khumaini ni dia tak tulis semua juga buku dia dalam bahasa Arab, dia tulis dalam bahasa Parsi. Sebab tu orang-orang yang ada kebolehan boleh baca bahasa Parsi ni, dia orang akan tengok sumber Syiah yang lebih ekstrim ialah kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Parsi, tidak ditulis dalam bahasa Arab. Jadi orang-orang yang ada kelebihan, macam di Malaysia kita ni, Maulana Asri Yusof tu antara orang yang ada kelebihan boleh analisis teks-teks Syiah dalam bahasa Parsi. Selain daripada tu ada seorang anak murid dia di Manjung, Perak dan beberapa tempat lah, yang ada kebolehan. Biasanya orang-orang yang belajar di belah benua India Pakistan ni, dia orang boleh akses bahasa Urdu, dia orang boleh akses bahasa Parsi, dia orang boleh akses banyak maklumat tentang teks-teks asal Syiah. Jadi itu antara benda yang kita kena tahulah. Jadi penulis ni dia memang tinggi benar dia punya sangka baik. Yang pasti kita tengok Khumaini, apa yang dia kata pada para sahabat, apa cacian, cercaan yang dia kata pada Ummul Mukminin, tidak menampakkan dia orang yang orang kata apa nakkan kepada takrib, melainkan dia sebut benda tu atas dasar taqiyah. Dan juga beberapa kumpulan lain, antaranya Ibadi. Ibadi ni lah Oman, iaitu satu orang yang bernama Syekh Ahmad Al-Khalili, mufti kerajaan Oman hari ini, masih lagi hidup, dan dia juga antara anggota dalam Kesatuan Ulama Dunia. Dia ni mewakili Ibadi. Ibadi ni pecahan daripada mazhab Khawarij. Nanti kita akan tengoklah sampai bab Ibadi ni. Di Oman ni majoriti berfahaman Ibadi. Ada juga Sunni pun. Orang Malaysia kita yang kerja sana, dia Oman ni secara sepintas lalu kita tengok, tak ada apa yang pelik sangat daripada Ibadi tu. Cuma keimanan dia orang terhadap Quran,
yang mengatakan Quran tu makhluk dan tolerannya dia orang dengan golongan Syiah, itu antara benda yang kita tengok di Oman. Tapi dengan sebab sifat orang Oman ni ialah orang-orang yang sangat besar toleransi dia, kita tak nampak sangat negara Oman ni lah negara yang bergolak dari dalam, maknanya bergolak dari segi pemikiran. Sebab tu kalau kita tengok orang sebut bergolak negara Arab ni, orang jarang sebut Oman. Orang biasa sebut Yaman, orang sebut Syria, orang sebut Bahrain. Bahrain ni antara negara yang bergolak antara Syiah dan Sunni, sebab rakyat dia 60% Syiah, pemimpin dia tu Sunni, raja dia tu Sunni. Jadi ada selalu cubaan-cubaan untuk menjatuhkan pemimpin dia. Jadi pemimpin dia ni selalu attach dengan Arab Saudi untuk dapat bantuan, sebab Bahrain dengan Arab Saudi ni dia sempadan. Dia macam kita Malaysia dengan Singapura, kita dipisahkan dengan selat tu. Okey. Jadi Bahrain pun macam tu lah. Dia ada satu jambatan yang panjang. Macam kita ni jambatan Selat Tebrau semua di Johor tu. Okay. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Bila mana berlaku, saya tak ingat, dalam sekitar 2012 waktu Arab Spring, Bahrain juga antara negara yang menerima kata apa, serpihan Arab Spring yang agak teruk lah. Jadi cubaan nak jatuhkan kepimpinan Sunni tu, dan dibantu oleh Saudi waktu tu di bawah Raja Abdullah lagi, belum lagi Salman sekarang ni. Okay. Cuma nak katanya ialah Oman negara yang jarang kita nampak dia punya pergolakan, sebab sifat orang Oman tu dia memang sangat tolerance. Tuan-tuan kalau pergi negara Oman, kita akan tengoklah orang-orang Oman ni dia lembut sikit lah. Dia bukanlah lembut semua, tapi dia punya budaya masyarakat dia macam tu. Sebab tu kita tengok negara pertama, first, dia orang sangat-sangat bersih. Kita tengok negara Oman, Muscat ni ialah bandar yang bersih. Tuan-tuan pergi dia punya pasar jual kambing. Dia orang jual kambing ni, dia sama macam orang jual ikan di Kedah, orang panggil apa, pasar bisik tu. Yang nak letak harga tu kena bisik. Dia tak sebut harga. Tengok harga siapa elok. Di Oman pun macam tu. Okay. Cuma saya pernah sampai di Muscat ni, pasar kambing tu dia tak ada bau hapak kambing, tak ada. Beza macam kita pergi kandang kambing, bau kambing kan. Okay. Tapi di sana kambing dia bersih, tak tahu lah kalau dia orang bersih hari-hari, putih elok macam tak pernah kena tanah. Bersih lah, sangat-sangat bersih. Adalah side-side tempat yang tak bersih. Cuma dia tak seperti mana tempat lain. Pasar daging ni macam tempat kita pasar ikan dengan basah apa-apa semua tu, biasalah kan. Kita pun tak ada isu sangat benda tu. Tapi di Oman dia orang jaga kebersihan itu. Sebab tu bandar terbersih di negara Arab dapat ke Oman, ke Muscat tu. Bersihlah negara yang bersih. Dan orang yang sangat tolerance. Sebab tu kalau kita kata apa, accident di Oman ni, negara dia orang antara negara yang paling kurang accident berbanding negara-negara Arab lain. Negara Arab lain ni dia orang accident kerap. Tuan-tuan tengok di Saudi semua. Cuma accident negara Arab ni dia tak teruk macam kita di Malaysia. Malaysia ni kalau accident macam satu benda yang besar lah, sebab kita nak kena claim ni, sebab proses tu agak rumit. Kalau negara Arab ni dia orang accident. Kalau tuan-tuan pergi buat umrah, kereta-kereta di Saudi ni taklah elok sangat. Orang sana pun dia orang pakai, memang pakai sungguh. Bila mana kereta tu dah accident, dia orang tak baiki, tak ada masa dia orang nak hantar pergi cat, nak tarik balik, sebab kereta sana mungkin harga dia lebih murah pada tempat kita. Jadi dia orang rasa kalau nak beli kereta baru, dia orang belilah. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Jeddah, ada satu tempat di Jeddah ni, ada satu masjid. Masjid tu dia punya parking dia tu, kereta-kereta yang ditinggalkan begitu saja. Maknanya tuan ni macam tinggal, dah bosan dah pakai kereta ni. Dia tak jual besi buruk, dia tinggal macam tu. Dia tinggal. Kereta pula kereta yang mahal-mahal, bukan kereta yang kecil-kecil. Yang tempat kita bukan dia tinggal kancing. Dia orang tak pakai lah kancing, dia orang tak muat pakai kancing. Okey, tubuh dia orang besar. Cuma dia orang tinggal lah. Okey, dia orang beli. Sebab kos baiki dengan kos beli lagi murah. Tapi Oman dia jarang berlaku accident, sebab sifat dia orang ni memang sangat berhati-hati lah. Bandar dia orang bersih. Dan saya tak pastilah benda ni betul ataupun tidak. Biasanya kalau accident di Oman ni, dia orang akan deal di situ je. Dia orang tak bawa naik case report, dia orang tak bawa. Dia macam pelik lah negara ni. Kita accident, contoh, saya bagi contoh lah. Saya ada tanya sebahagian kawan-kawan yang duduk
yang bekerja di Oman. Oil and gas ramai di Oman okay. Dia kata bila mana accident, kita langgar bumper kereta orang di Oman okay. Bila mana kita langgar, kita lah yang salah. Memang di Malaysia pun kita yang kena incas. Orang yang kereta depan tu dia turun, dia tengok, dia mai dekat kereta kita, dia tanya kita okey ke tak. Lepas tu dia offer lagi nak baiki kereta kita. Itu perangai orang Oman. Tak ada lah di Malaysia ni. Kereta aku yang kena, kita pula nak pergi baiki kereta orang. Okay. Tak, dia orang offer. Dia orang, kalau kamu nak suruh aku baiki, semua aku akan baiki. Saya pun tak pasti benda tu betul atau tidak. Tapi mujamalah Arab ni, dia punya sikap dia orang ni terlampau over sangat. Itu memang ada di kalangan masyarakat Arab. Sebab tu kalau tuan-tuan kena puji dengan Arab, jangan kembang cepat sangat. Dia puji tu puji saja ya. Lepas pada tu lebih kurang juga dengan kita pun. Cuba itu sikap dia orang. Sikap dia orang. Okay. Macam kita makan dengan dia orang, makan kedai makan apa semua, dia orang memang berusaha untuk dia orang yang bayar. Dia orang tak akan bagi kita bayar. Okay. Bila mana dia orang bayar, okay, dia orang bayar lah, dia orang akan bayar sebab makan-makan di negara Arab ni, kalau makan restoran yang high class ni, dia mesti range dia 300-400 rial tu ialah range yang biasa lah. Kita tak akan kurang pada tu. Okay. Orang Melayu dia makan murah sikit lah, dia cuba nak jimat sejimat-jimat mungkin. Okay. Tapi Arab dia makan beli banyak, dia orang makan tak habis. Okay. Lepas tu dia orang akan bayar. Okay. Cuma saya adalah kawan-kawan Arab ni, dia bayar waktu kita nak bayar tu, dia orang blok kita biar dia bayar. Okay. Tapi bila mana dia bayar, hari tu dia tak bercakap lagi. Minggu depan dia jumpa kawan-kawan dia, dia teruk betul lah, baru ni aku makan dengan dia, dia benarkan aku bayar duit tu. Dah kamu nak bayar, kamu bayar, jangan duk bercakap lagi. Tapi sikap dia macam tu. Sebab tu macam tak boleh pakai juga kadang-kadang. Tapi Oman saya tak pastilah. Oman ni negara yang saya tak selalu sangat masuk di situ. Okay. Kemudian kita tengok, perlu disedari bahawa berlaku perubahan ijtihad dalam mazhab tersebut, iaitu dalam mazhab Ithna Asyariyah. Contohnya Muhammad Ali Asy-Syaukani, iaitu Imam Asy-Syaukani yang bermazhab Zaidiyah telah bertukar kepada Al-Mazhabiyah. Dia tak ada mazhab. Syaukani ni terkenal dengan kitab Nailul Awtar. Dia Yaman. Okay. Dia daripada Syiah Zaidiyah, dia convert jadi tak ada mazhab. Itu yang disebut oleh para ulama. Dia memang ambil literal daripada nas lah. Daripada segi akidahnya, dan juga telah berijtihad dalam fiqhnya dan mengarang beberapa kitab yang menjadi rujukan yang muktabar. Selain pada tu ialah Muhammad bin Ismail As-San'ani yang mengarang kitab Subulus Salam. Subulus Salam ni syarah pada Bulughul Maram. Dia perlis ni kitab Bulughul Maram ni rata lah mengajar. Dia kitab yang agak famous lah. Cuma orang jarang mengajar syarah dia Subulus Salam oleh Al-Imam Al-Amir As-San'ani. Dia ni dulu sebelum dia ni Sunni, dia seorang Syiah. Sebab tu dalam kitab Subulus Salam tu kadang-kadang dia bawa qaul daripada Syiah pun dia bawa. Okay. Selain pada tu dia sebut sini beliau juga mengarang kitab Syarah Al-Jami' As-Saghir karangan Imam As-Suyuti daripada mazhab Asy-Syafi'i juga. Okay. Maknanya convert antara ulama daripada mazhab ni ke mazhab ni, benda tu biasalah berlaku. Bahkan sebelum ni pun kita dah bahas tentang Asy'ariyah kan. Abu Hasan Asy'ari ni ialah satu orang yang sebelum pada tu ialah bermazhab Mu'tazilah, dan akhirnya berubah menjadi Asy'ariyah, dan dia perangi Mu'tazilah itu. Dia lawanlah Mu'tazilah itu, dan dia kata apa, cuba runtuhkan fahaman falsafah yang begitu kuat dalam Mu'tazilah. Adapun mazhab Syiah yang melampau yang ditolak oleh mazhab Syiah di atas, di antaranya ialah Al-Ismailiyah Al-Waqifah. Okay. Sekarang ni kita akan tengok, saya nak sebut sikit je lagi, nanti lepas pada ni kita azan seminit lagi. Lepas daripada kata apa, perbahasan kita akan datang, nanti kita akan tengok imam 12 ni Ithna Asyariyah, dia tolak Syiah mana, dia kafirkan Syiah mana. Itu kita akan tengok pada perbahasan akan datang lah. Okay. Cuma kita berhenti sini dulu, kita tengok dia punya secara umum, dia punya mazhab dia macam tu lah. Nanti minggu depan kita akan tengok Ismailiyah ni, dia orang ni macam mana sehingga Ithna Asyariyah tolak dia orang. Setakat tu saja perbahasan kita. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.